Begitu juga kita masuk pada muka surat yang ke-24. Kita baca juga hadis yang sama dengan membawa pengertian yang sama, dan kita sambung hari ini muka surat yang ke-24 dari Arfajah. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yadullahu 'alal jama'ati wasyaitanu ma'a man yukhaliful jama'ah. Maksudnya tangan Allah Subhanahu wa taala itu di atas al-jama'ah, dan syaitan beserta orang yang menyalahi, yakni menyelisihi al-jama'ah. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Antaranya ia menjelaskan tentang salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang tangan Allah. Tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebut tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, apakah prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah? Satu, siapa boleh bagi? Okey. Kita menerima sifat tangan bagi Allah, tetapi bagaimana kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara ahli sunnah dalam memahami sifat tangan. Tetapi apakah prinsip-prinsip ahli sunnah dalam memahami sifat-sifat Allah keseluruhannya? Apa prinsip-prinsip dia? Ya. Okey, itu satu. Amirruha kama ja'at, iaitu melalukan ia seperti mana dia datang. Yakni apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, apa yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membiarkan dia dengan zahirnya. Itu maksud kita laluan. Zahirnya apa? Zahirnya tangan. Kalau zahirnya wajah, ya wajah. Kalau zahirnya bersemayam, istiwa, al-istiwa, ya ianya al-istiwa. Zahirnya betis, saq, maka zahirnya adalah saq, betis. Zahirnya dalam hadis turun, yanzilu rabbuna, turun Tuhan kami, ya turun. Zahirnya Allah Subhanahu wa taala yadhak, ketawa, ya ketawa zahirnya. Itu maksud amirruha kama ja'at. Itu satu. Dua lagi. Enta sebut tadi tak habis. Amirruha kama ja'at. Apa ada lagi sambungan dia? Bila kaif. Tanpa membagaimanakan. Tak boleh kita khayalkan bagaimana sifat tangan bagi Allah. Kerja kita apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, kita beriman dengan zahirnya. Itu maksud amirruha kama ja'at. Seterusnya bila kaif, tanpa membagaimanakan. Sebab apa kita tak mampu membagaimanakan? Sebab yang ketiga, apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu. Maka mana mungkin kita menggunakan akal kita untuk membagaimanakan sesuatu yang tidak menyerupai segala sesuatu? Mustahil. Nampak? Jadi ini antara prinsip-prinsip yang terpenting. Seterusnya lagi ditambah, tanpa membagaimanakan, tanpa menyerupakan, tanpa ta'til, menafikan sifat-sifat tersebut. Lagi apa lagi? Tashbih dah. Tashbih ni menyerupakan. Tamsil lagi satu. Beza tamsil dengan tashbih. Tashbih ni kita menyerupakan Allah dengan makhluk, yakni menyamakan Allah dengan makhluk. Tamsil ini kita menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan contoh-contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti ini kot, seperti ini kot.
Itu maksud tamthil. Jadi kesemua ini perkara-perkara yang dilarang. Oleh itu prinsip dia mudah. Kita menetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita menafikan apa yang Allah dan Rasul nafikan dalam Al-Quran dan hadis. Kita berdiam diri dalam sifat-sifat yang baik tetapi tidak dinyatakan oleh Allah dan Rasul bahawasanya ia merupakan sifat bagi Allah. Tetapi pada sifat-sifat yang menampakkan kekurangan bagi Allah, walaupun Allah tak nafi, Rasul tak nafi, kita kena nafi. Sebab maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Nampak? Jelas. Ini faedah daripada hadis ini. Faedah yang kedua daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama-sama dengan al-jamaah, yakni golongan-golongan yang melazimi petunjuk Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya faedah yang ketiga iaitu asyaitan, yakni syaitan seringkali bersama-sama dengan golongan yang menyelisihi al-jamaah. Jemaah-jemaah ni yang kita dah sebut banyak kali ni, tuan-tuan, kita kena faham dengan jelas. Jemaah ni bukan merujuk kepada parti politik tertentu, merujuk kepada kumpulan-kumpulan tertentu, merujuk kepada gerakan-gerakan tertentu. Dia bubuh pi nama gerakan apa pun. Contoh di Lebanon dia bubuh nama Hizbullah. Hizbul syaitan tu. Hizbullah apa? Dia pun bubuh nama Hizbullah. Nama semua orang boleh bubuh. Tetapi sebenarnya kebenaran itu bukan bergantung kepada nama. Kebenaran itu bergantung kepada bertepatan ataupun tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang berdasarkan kefahaman salaful ummah. Itu baru kebenaran. Ya. Jadi kita kena berhati-hati dalam memahami terminologi al-jamaah. Bukan semestinya bergantung kepada gerakan, kumpulan, kelompok-kelompok tertentu tak. Salah sama sekali pengertian-pengertian yang sedemikian rupa. Wallahu a'lam.